Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman bersabda menekankan negara, kerajaan dan pemimpin dunia perlu terus memfokuskan kepada pendidikan berkualiti sebagai keutamaan dalam memastikan kemajuan berterusan dalam akses dan ekuiti dalam pendidikan, meskipun berdepan dengan cabaran dan halangan yang kompleks seperti bahasa, lokasi dan pelbagai batasan lain. Yang teramat mulia bersabda demikian pada perasmian persidangan isu-isu global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ISB BGIC ke-20. Dianjurkan oleh ISB dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan, persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan yang teramat mulia dijunjung oleh Dominic Molly, Pengetua Eksekutif Ketua Pegawai Eksekutif ISB. Dalam sembah alu-aluan, Pengetua Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif ISB antara lain menyatakan persidangan menyediakan pelbagai pengalaman pendidikan menarik di luar bilik darjah. I humbly thank you, Your Royal Highness, for consenting to grace our 20th ISB Borneo Global Issues Conference. Disertai oleh 300 pelajar, persidangan bertujuan meningkatkan kemahiran kritikal dalam penyelidikan, pengucapan awam dan perundingan. Ucap pertama tema persidangan bertajuk Matlamat Pembangunan Lestari keempat, pendidikan berkualiti disampaikan oleh dua penceramah jemputan, Dr. Stuart Lawrence dan Linda Cruz. The world could be a dangerous place, and it wasn't because of the actual world itself, it was actually to do with the people inside the world. We want it to be, it's for every single one of us to get engaged and share our time, our talent. Dalam sabda, Yang Teramat Mulia menekankan semua negara perlu terus komited terhadap tindakan kolektif dan mempromosi pendidikan berkualiti untuk semua kanak-kanak. It is incumbent upon us to remove barriers which hinder equity, inclusion, and quality of education. We must recognize that pervasive inequality in education will only perpetuate the marginalization of disadvantaged groups and vulnerable communities, such as ethnic minorities, the poor, women and girls, including the disadvantaged, and migrant populations. Pendidikan berkualiti Sabda Yang Teramat Mulia disokong dengan sekolah menyediakan persekitaran pembelajaran yang membolehkan guru menggunakan pendekatan inovatif dan menggalakkan pelajar menjadi pemikir kritis, pelajar aktif dan warga global yang prihatin. It is vital to educate and engage our youth as agents of future changes for the concerted development and progress of our people and our beloved nation, Brunei Darussalam. Thus, ISB BGIC provides a platform for our young people to emulate world leaders in producing resolutions to promote quality education for everyone, reduce disparity, and ensure efficient, equitable, and sustainable development to benefit humanity. I therefore urge our young delegates to always follow the good examples set by our world leaders working together at the United Nations. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, it is my great pleasure to officially open the 20th ISB Borneo Global Issues Conference 2024. Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian sijil penyertaan kepada wakil dari 23 buah sekolah serta cenderahati kepada para penaja dan penyokong persidangan. Yang Teramat Mulia berkenan menerima pasambah. Sempena ulang tahun ke-10 penubuhan Masjid Seri-Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang, Jawatan Kuasa Takmir masjid tersebut kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran.
Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehindatul Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Hampir 160 orang yang mengikuti kelas mengaji di masjid berkenaan menyertainya. Sistem amaran awal dan memperkukuhkan infrastruktur penting diwujudkan sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi bencana alam di masa akan datang. Berucap semasa majlis memperingati 20 tahun tsunami Lautan Hindi dan Hari Pengurusan Bencana ASEAN 2024, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menekankan pentingnya pengukuhan kerjasama serantau, terutamanya dalam memastikan mereka yang terjejas akibat bencana menerima sokongan yang diperlukan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman selaku pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana ke-12 juga mengongsikan melalui perjanjian ASEAN mengenai pengurusan bencana dan tindak balas kecemasan AADMER dan penubuhan Pusat Penyelarasan ASEAN bagi Bantuan Kemanusiaan dalam pengurusan bencana AHA. Ia telah membantu dalam pembangunan sistem yang lebih berkesan untuk tindak balas, pemulihan dan daya tahan bencana. Majlis berlangsung di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Above all, fostering a culture of resilience and deepening regional cooperation are vital to ensuring that communities have the support they need to recover, rebuild and thrive. Acara seumpamanya bertujuan merenung kembali kejadian tsunami yang melanda 14 negara, juga diadakan acara penanaman pokok. Dalam usaha meningkatkan kemampanan pertanian dan keselamatan makanan serta memupuk daya tahan ekonomi, negara Brunei Darussalam telah mempraktikkan pertanian mampan melalui penggunaan pertanian regeneratif. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan AMAF ke-46 dan mesyuarat berkaitan yang diadakan secara dalam talian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin juga menekankan kepentingan penggunaan teknologi digital dalam mempertingkatkan sistem pertanian dan makanan yang mampan. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan AMAF merupakan platform untuk menangani isu kritikal melalui pengaplikasian strategi untuk meningkatkan produktiviti selain melindungi sumber asli serantau. Mesyuarat dipengerusikan oleh Menteri Pertanian, Ternakan dan Pengairan Myanmar. Mesyuarat antara lain mengambil maklum perkembangan pelaksanaan rangka kerja berkaitan kerjasama ASEAN dalam sektor makanan, pertanian dan perhutanan 2023-2024 selaras dengan matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB memperkembangkan lagi destinasinya dengan jadual penerbangan baharu ke Chennai, India. Berucap semasa majlis pelancaran penerbangan Brunei ke Chennai, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menyatakan selain dari segi pelancongan, menghubungkan Brunei dengan Chennai juga akan meningkatkan peluang perniagaan antara Brunei dan India. Dengan penerbangan terus, ia akan memberi kemudahan pergerakan kargo dan merangsang penerokaan pasaran baharu yang akan memberi manfaat kepada industri dan ekonomi kedua-dua negara. Majlis berlangsung malam tadi di Tarindak di Seni Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Tuan Yang Terutama Alo Amitabh Dimitrian, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam, Nazir Ahmad Zakaria, Presiden Dewan Perniagaan India Brunei Darussalam dan Kapten Sabirin Haji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif RB. RB akan memulakan penerbangan ke Chennai pada 5 November ini dan mengadakan jadual penerbangan 3 kali seminggu. Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani perjanjian perkhidmatan udara ASA yang dikemaskini dan dimodenkan. Perjanjian tersebut berperanan melengkapkan pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang dikemaskini mengenai kebebasan hak trafik udara yang ditandatangani antara kedua-dua negara di Riyadh awal tahun ini. Majlis penandatangannya berlangsung semasa rundingan penerbangan awam antarabangsa ICAN 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Menandatangani bagi Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi.
Manakala menandatangani bagi Kerajaan Arab Saudi Tuan Yang Terutama Abdul Aziz bin Abdullah Al Duailij, Presiden Pihak Berkuasaan Penerbangan Awam GACA Arab Saudi. Terdahulu, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan perjumpaan dua hala bersama Presiden-Presiden GACA Arab Saudi. Semasa perjumpaan itu, kedua-dua pihak membincangkan kemajuan dan cabaran dalam sektor penerbangan. Di samping itu, kedua-dua pihak juga mengulangi komitmen untuk meningkatkan kesaling hubungan dan memperkukuh hubungan dua hala melalui pengangkutan udara. Dalam acara berasingan, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga mengadakan perjumpaan dengan Yuli Thompson, Pengurus Rantau Asia Tenggara di Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Perjumpaan tertumpu kepada pelaksanaan bil laluan udara kargo elektronik, mempromosi pengeluaran bahan api penerbangan lestari dan dasar visa untuk menggalakkan pelancongan ke negara Brunei Darussalam. 28 murid Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei menerima sijil pada majlis penyampaian sijil peperiksaan Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU darjah 6 bagi tahun 2023. Majlis diadakan di Sekolah Antarabangsa Brunei ISP. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis bertujuan meraihkan dan menghargai kejayaan murid-murid dalam peperiksaan SSSRU. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD diiktiraf sebagai bank terkukuh di negara Brunei Darussalam bagi tahun 2024 oleh The Asian Banker. Pengiktirafan itu diberikan berikutan analisis mendalam daripada prestasi keuangan bank berkenaan. Pengiktirafan itu menekankan asas keuangan BIBD yang kukuh dan keupayaannya untuk mengekalkan kekukuhannya dan daya tahan meskipun berdepan cabaran lanskap ekonomi. Anugerah disampaikan dalam satu majlis yang berlangsung di Beijing, China. Penilaian The Asian Banker berdasarkan analisis komprehensif metrik keuangan menyerlahkan pertumbuhan mampan BIBD sebagai bank terbesar di negara ini. Sukan. Pasukan Futsal College University Perguruan Agama Seri Begawan muncul juara pada kejohanan futsal anjuran Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penutupan kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Diadakan sempena memperingati pelaksanaan pendidikan agama formal ke-68 tahun. Kejohanan disertai oleh 28 pasukan.